Apakah yang dinubuatkan dalam Bible tentang zaman kita? Pada hari-hari terakhir akan tiba masa genting yang sukar dihadapi. Manusia akan mencintai diri sendiri, mencintai wang, bercakap besar, bersikap angkuh, dan menghina Tuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak setia, tidak memiliki kasih sayang, tidak mahu dibawa berbincang, suka memfitnah, tidak tahu mengawal diri, garang dan tidak mencintai kebaikan. Mereka juga suka berkhianat, keras kepala, sombong, dan mencintai kesenangan tetapi tidak mencintai Tuhan. Di depan orang lain mereka nampaknya beribadat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan ibadat mereka. Patutkah Tuhan dipersalahkan atas penderitaan manusia? Mustahil bagi Tuhan yang benar untuk melakukan hal yang jahat. Dia yang Maha Kuasa pasti tidak akan berbuat salah. Semasa seseorang menghadapi cubaan, dia tidak patut berkata, Tuhan sedang mencubai aku. Hal ini demikian karena Tuhan tidak boleh dicubai oleh kejahatan dan dia juga tidak mencubai sesiapa pun dengan hal-hal yang jahat. Lemparkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Tuhan, kerana Dia mengambil berat tentang kamu. Yehova tidak berlambat-lambat untuk menunaikan janjinya, seperti yang difikirkan oleh sesetengah orang. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu, kerana Dia tidak ingin seorang pun dibinasakan. Dia ingin agar semua orang berpeluang untuk bertaubat. Mengapakah manusia menderita? Orang yang cepat tidak semestinya menjadi juara. Orang yang kuat tidak semestinya menang dalam pertempuran. Orang yang bijaksana tidak semestinya mendapat makanan. Orang yang pandai tidak semestinya kaya. Dan orang yang berpengetahuan tidak semestinya berjaya. Kerana waktu dan kejadian yang tidak terduga menimpa semua orang. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah janji Bible tentang masa depan? Orang yang melakukan apa yang benar akan memiliki bumi, dan mereka akan mendiaminya selama-lamanya. Bumi kekal buat selama-lamanya. Alright. Pada ketika itu, orang akan membina rumah dan mendiaminya. Mereka akan mengusahakan ladang anggur dan memakan hasilnya. Rumah yang dibina oleh mereka tidak akan didiami oleh orang lain. Dan apa yang ditanam oleh mereka tidak akan dimakan oleh orang lain. Umur umatku akan sepanjang umur pokok, dan umat pilihanku akan menikmati hasil kerja mereka dengan sepuas-puasnya. Apakah keadaan orang mati? Apabila manusia putus nafas, mereka kembali ke tanah. Pada hari itu juga segala pikiran mereka lenyap. Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa pun. Lakukanlah apa saja dengan sepenuh hati, kerana di kuburan yaitu tempat yang akan kamu pergi. Tidak ada pekerjaan, rancangan, pengetahuan atau kebijaksanaan. Apakah harapan bagi orang yang sudah mati? Tuhan akan membangkitkan orang yang baik
dan orang yang tidak baik. Sekejap. Ini baca Bible. Selepas itu, sebuah kitab yang lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka seperti yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Setiap orang yang dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Apakah pandangan Bible tentang kerja? Pernahkah kamu melihat orang yang mahir melakukan kerjanya? Dia akan berkhidmat kepada raja dan bukannya kepada orang biasa. Orang yang mempunyai tabiat yang buruk haruslah berhenti dan meninggalkan tabiat yang buruk. Dia harus bekerja dengan rajin dan melakukan kerja yang baik dengan tangannya, dan juga bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bagaimanakah Anda dapat menguruskan keuangan Anda? Orang yang mencintai kesenangan akan jatuh miskin. Orang yang suka akan orang yang menaruh harapan untuk menjadi kaya tidak akan menjadi kaya. Orang yang meminjam menjadi hamba kepada orang yang memberikan pinjaman. Siapakah antara kamu yang ingin membina sebuah menara, tapi tidak duduk dan mengira perbelanjaannya terlebih dahulu, untuk melihat sama ada wangnya cukup untuk menyiapkan pembinaan itu atau tidak? Jika tidak, dia mungkin meletakkan asasnya tetapi tidak dapat menyiapkan kerja pembinaannya. Kemudian semua orang yang melihat hal ini akan mentertawakannya dan berkata, orang ini mula membina tapi tidak dapat menyiapkan pembinaannya. Yaitu bermaksud tidak melakukan sesuatu dengan tidak memiliki tekad yang sebenarnya, yang sejati. Apabila orang ramai sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah baki roti supaya tiada apa-apa yang dibazirkan. Bagaimanakah Anda dapat menikmati kebahagiaan? Lebih baik makan sayur tapi disertai kasih daripada makan hidangan yang bagus tetapi disertai dengan kebencian. Aku Yehova ialah Tuhan kamu. Aku mengajar kamu apa yang bermanfaat bagi kamu. Aku memimpin kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Berbahagialah orang yang sedar akan keperluan rohani mereka, kerana kerajaan di syurga milik mereka. Kamu mesti mengasihi orang lain seperti mana kamu mengasihi dirimu sendiri. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, mesti kamu lakukan juga untuk mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menurutinya. Biarpun seseorang mempunyai harta yang banyak, harta miliknya tidak memberinya kehidupan. Maka, jika kita mempunyai makanan dan pakaian, itu sudah kira kita telah berpuas hati. Bagaimanakah Anda dapat menangani kekhawatiran hidup? Serahkanlah bebanmu kepada Yehova dan Dia akan memeliharamu. Dia tidak sekali membiarkan orang yang baik jatuh. Rancangan yang dibuat dengan teliti pasti membawa kejayaan. Tetapi tindakan yang tergesa-gesa akan mengakibatkan kemiskinan. Janganlah takut. Siapakah antara kamu dapat memanjangkan hayat walaupun sedikit dengan berasa khawatir? Oleh itu, jangan khawatir tentang keesokan hari, kerana keesokan hari mempunyai kekhawatirannya sendiri. Cukuplah masalah untuk hari ini.
Mengenal pasti perkara-perkara yang lebih penting. Janganlah khawatir akan apapun. Dalam segala hal nyatakanlah permohonan kamu kepada Tuhan melalui doa dan rayuan yang disertai ucapan syukur. Dengan demikian, kesejahteraan daripada Tuhan yang jauh lebih unggul daripada apa yang dapat difahami oleh manusia akan menjaga hati dan pikiran kamu melalui Kristus Yesus. Yaitu di sini yang saya mau ditekankan, tindakan kita yang tergesa-gesa akan mengakibatkan kemiskinan. Iaitu kalau kita menunggu hasil daripada gaji bulanan memang susah lah. Kalau kita mau cepat, memang there is no guarantee. Bagaimanakah anda dapat menghampiri Tuhan? Percayalah kepada Yehova dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bergantung pada pengertianmu sendiri. Ingatlah akan Dia dalam segala perbuatanmu, dan Dia akan meluruskan jalan hidupmu. Tuhan sebenarnya tidak jauh daripada kita masing-masing. Aku terus berdoa agar kasih kamu akan semakin bertambah dan disertai dengan pengetahuan yang tepat dan daya pertimbangan yang baik. Jika ada sesiapa di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah dia terus meminta kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan memarahinya, sebaliknya Tuhan akan menunaikan permintaannya kerana dia murah hati terhadap semua orang. Hampirilah Tuhan dan dia pun akan menghampiri kamu. Basuhlah tangan kamu, hai orang-orang yang berdosa dan mempunyai tabiat yang buruk. Dan murnikanlah hati kamu, hai orang yang tidak tetap pendirian, yaitu orang yang tidak menepati janji. Mengasihi Tuhan berarti mematuhi perintahnya. Perintahnya pun tidak membebankan. Alright, ini agak panjang. Saya sudah selesai.